Selamat datang ke kelas pendidikan Islam tahun 4 bidang akidah, tajuk kufur bersama dengan Ustazah Amalina. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat sama-sama apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Ustazah akan terangkan tentang objektif pembelajaran kita. Yang kedua, pengertian kufur. Ini kita imbas kembali daripada tajuk yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Yang ketiga, kesan kufur. Yang keempat, tindakan menjauhi kufur. Dan yang kelima, kesimpulan kepada tajuk kufur ni. Okey, kita lihat yang pertama, objektif pembelajaran. Pada akhir sesi pembelajaran pada hari ini, Ustazah harapkan murid-murid dapat yang pertama menganalisis kesan kufur dalam kehidupan dengan betul, dan yang kedua merumus tindakan menjauhi kufur dengan betul. Okey. Baik. Yang kedua, kita lihat pengertian kufur. Imbas kembali. Kufur bermaksud tidak percaya ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum kufur adalah sesat berdasarkan dalil daripada surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, sesiapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Okey? Baik. Baiklah, mari kita sama-sama lihat kesan kufur dalam kehidupan kita. Sebelum tu, Ustazah nak kita sama-sama mendeklamasikan saja. Murid-murid boleh buka buku teks pendidikan Islam tahun 4 muka surat 102. Jom kita bersajak. Satu dosa yang sangat besar justru diberi ancaman siksa dan azab. Bahaya. Kufur itu sungguh bahaya. Kufur merosakkan iman di hati. Dosa dan noda tiada dipeduli. Rahmat dan berkat berlalu pergi. Ketenangan hati juga tidak dimiliki. Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan. Justru mengundang murka ilahi. Azab dan siksa tersedia menanti. Mohonlah agar kita dilindungi. Baiklah, daripada sajak tadi, kita dapat senaraikan secara umumnya terdapat 6 kesan kufur dalam kehidupan. Yang pertama, akan mendapat dosa besar. Yang kedua, merosakkan iman di hati. Yang ketiga, hilang rahmat dalam kehidupan. Yang keempat, hati menjadi tidak tenang. Yang kelima, dimurkai oleh Allah. Dan yang keenam, diancam azab dan juga seksa. Baiklah murid-murid, yang keempat kita sama-sama pelajari tindakan bagaimana kita nak menjauhi kufur ni. Yang pertama, dengan menjaga amal ibadat. Kita perlulah sentiasa melipat gandakan amalan. Amalan apa? Amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan ibadat. Yang kedua, kita perlulah tabah dalam menuntut ilmu. Ingat, nak beribadat mesti dengan ilmu. Yang kedua, sentiasa berdoa dan memohon ditetapkan iman. Okey, kita boleh mengamalkan doa ni setiap hari. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya,
Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama-Mu. Okey, yang ketiga, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Kita perlu sentiasa menghadiri majlis ilmu. Ingat, majlis ilmu ini merupakan taman-taman syurga di dunia. Okey, seterusnya kita hendaklah selalu mendampingi guru. Sebabnya hanya guru lah yang boleh memberikan kita ilmu. Baca daripada buku boleh, tapi mesti kena ada guru yang memberi penerangan supaya apa yang kita faham itu betul dan tidak sesat. Yang keempat, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Kita perlu sentiasa bermuhasabah dan hendaklah bersikap sederhana dan bersyukur. Baiklah, sebagai kesimpulannya, kufur merupakan satu dosa besar yang membawa kepada kesesatan dan juga kerosakan iman. Kita perlulah menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Saya harapkan anak-anak murid Ustazah dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini dalam kehidupan seharian. InsyaAllah kita jumpa pada kelas yang berikutnya. Ila liqa. Ma'assalamah. Bye.